wa ta'ala. Semoga kita dapat meneruskan puasa Ramadan sehingga ke akhir. Dan meskipun pada tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan, belum pasti lagi kita akan bertemu kembali Ramadan pada tahun yang akan datang. Justru kesempatan yang kita perolehi pada tahun ini, marilah sama-sama tuan-tuan muslimin muslimat kita menanam azam supaya Ramadan yang sedang kita kecapi pada hari ini sebagai yang terbaik di dalam hidup kita. Kita nak mendapatkan puasa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan keimanan, yakni dia yakin bahawa Allah lah yang memerintahkan dia melaksanakan puasa ini, yakni dia melaksanakan puasa ini semata-mata kerana Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan dia mengharapkan pahala-pahala yang dijanjikan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka menjelang 1 Syawal, kita dalam keadaan fitrah. Tuan-tuan muslimin muslimat, puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ramadan adalah bulan yang banyak kelebihan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, bulan di dalamnya penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh berkat, yang penuh rahmat, bulan yang dibuka semua pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu-pintu neraka, bulan di mana doa hamba-hambanya dimustajabkan. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin muslimat, Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang teratur, yang banyak hikmah. Kerana itulah, kalaulah tuan-tuan kita nak ambil hanya daripada aspek jasmaniah sahaja, hikmah daripada puasa Ramadan, 30 hari kita berpuasa
sebenarnya adalah satu training, satu latihan yang Allah Subhanahu wa taala, kerana puasa sebulan itu adalah sebagai bulan pengaturan waktu, di mana pola hidup kita yang sehat ini diresetkan kembali. Kerana kita bolehlah katakan, kalau diumpamakanlah hidup manusia ini, hidup kita di tuan-tuan dalam masa setahun, seumpama kita beli kereta. Kita beli kereta, walaupun kereta baru, dalam masa setahun kita kena buat alignment. Kerana tayar kereta kita ni kadang-kadang kita lapor lubang, kadang-kadang kita panjang atas. Tayar kereta kita lapor rengkang dan sebagainya, menyebabkan alignment dia lagi. Demikian juga hidup kita ditonton dalam masa setahun. Ada masa iman kita tinggi, ada masa iman kita menurun. Demikian juga ibadah kita, amal ibadah kita, ada masa-masa kita kuat, ada masa-masa kita lemah. Maka dalam setahun sekali Allah akan training kita. Allah akan menetapkan sebulan Ramadan itu. Kalau hari-hari lain kita kurang baca Quran, kita kurang datang berjemaah, mungkin kerana kesibukan kita tidak berkesempatan. Tapi pada bulan Ramadan Allah Ta'ala buka pintu hati umat Islam, datang beramai-ramai ke rumah Allah. Maka dalam masa sebulan diresetkan kembali supaya kita ini berada dalam pola kehidupan yang sehat kembali. Demikianlah Islam ini satu agama yang sangat sinkronis. Nabi SAW mengajar kita supaya kita berpuasa pada Isnin dan Khamis, dan juga kita berpuasa pada hari-hari putih 13, 14 dan 15. Sesiapa yang melazimi puasa sunnah ini, maka puasa Ramadan yang menjadi sangat berkualiti. Orang yang melazimi perkara-perkara sunnah, apatah lagi perkara wajib, maka dia akan lebih sistematik, dia akan lebih melaksanakan dengan penuh penghayatan. Dan demikianlah selepas kita berpuasa Ramadan sebulan, tuan-tuan, janganlah kita lupa bahawa Islam menganjurkan kepada kita untuk meneruskan tuntutan selepasnya, iaitu sunnah yang sangat dituntut, yang ada hubungan dengan bulan Ramadan yang akan kita tinggalkan. Ia bukan setakat berhenti di situ saja, kerana ada tuntutan-tuntutan yang mengiringinya, seperti mana solat fardu akan ada sebelumnya sunat rawatib, qabliyah sebelum fardu, ba'diyah selepas fardu. Demikianlah puasa Ramadan. Selepas puasa Ramadan ada satu tuntutan yang sangat dituntut, iaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah itu puasa 6 hari? Adalah puasa yang dikerjakan sebanyak 6 hari berturut-turut, bermula pada 2 Syawal, ataupun dilaksanakan secara berselang-selang di dalam bulan Syawal. Tuan-tuan nak buat sekaligus boleh, tuan-tuan nak buat secara berselang-selang pun boleh, kerana ulama berkhilaf dalam perkara ini. Jadi bila ada khilaf ulama,
tidak ada masalah, tuan-tuan boleh pilih. Yang masalahnya adalah ada semua daripada umat Islam yang tidak melaksanakan puasa 6 hari. Kenapa tak buat puasa 6 hari? Sedangkan ada hadis yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan sum'a ba'da sittan min Syawal kana shawmat dahar." Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan dan diikuti 6 hari sahaja, yakni pada bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pahalanya sama dengan setahun. Dan hadis ini diperkuatkan lagi dengan hadis Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyam syahri bi asyati ashhurin wa sittati ayyamin ba'dahunna bi syahrayn fazalika tamam sana." Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa sebulan disamakan dengan 10 bulan puasa, dan berpuasa 6 hari selepasnya, Nabi kata disamakan dengan 2 bulan puasa, maka kedua-dua itu dicampurkan kena sahur. Bagaimana puasa sebulan tambah 6 hari boleh jadi setahun? Kerana satu balas dulu. Kita puasa 30 hari, bulan Ramadan balas 10, bersamaan 3 hari pahala. Kemudian 6 hari balas 10, 60 darat 10, 60 hari bersamaan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan genap sahur, nilainya pahala adalah setahun. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalaulah kita nak dapatkan puasa setahun, tuan-tuan, kita kena puasa 360 hari. Bayangkanlah kalau lewat kerja lain kita puasa je selama setahun 360 hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Allah sangat mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kemudahan kepada kita hanya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat pahala berpuasa. Tuan-tuan muslimin muslimat, tadi awal ni saya disebut walaupun kita bertemu Ramadan tahun ini belum ada kepastian. Kita akan bertemu lagi Ramadan pada tahun hadapan, termasuklah saya sendiri, belum ada kepastian. Sebelum Ramadan baru ni, tuan-tuan, sahabat saya mengajar juga, ustaz juga, tengok kalau cakap duduk berwasat beberapa hari sebelum Ramadan, hanya 2 jam saja sebelum datang Ramadan, pada hari Rabu pukul 5 petang, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya 2 jam saja dia tidak dapat bertemu dengan Ramadan. Walaupun sebelum itu nampak sihat ramai, tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam ilmu kita. Jadi tuan-tuan, anggaplah Ramadan ini mungkin yang terakhir bagi kita. Kita ada 10 yang terakhir, kiranya adalah yang terpenting. Sebab kita dari 18 hari, kita ada lebih 40 hari yang terakhir ini, tuan-tuan. Bagaimanakah caranya kita nak menjadikan Ramadan tahun ini adalah yang paling baik dalam hidup kita? Tidak ada pilihan melainkan kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang baik. Mana ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada kamu diri Rasulullah itu satu contoh ikutan yang baik. Maka kita ikut Nabi. Kita buat tentang 10 terakhir ini
Saya nak menyarankan kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri, 10 terakhir jangan kita lepaskan, tuan-tuan. Peluang yang terbaik. Maka kita mesti susun, kita mesti merencanakan sekurang-kurangnya kita ada satu strategi planning. Kita pelan kita bagaimana kita nak hadapi 10 hari yang terakhir ini. Kalaulah saya nak syaratkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelaziman yang Rasulullah buat, terutamanya pada Ramadan, memang tak masa. Tapi pada pagi ini insya-Allah kita nak share satu atau dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam concern, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi sepanjang hidup Rasulullah, Rasulullah di muka bumi ini, Rasulullah sering mengalirkan air mata. Rasulullah sedih, Rasulullah menitiskan air matanya yang mengalir membasahi jantung baginda yang mulia. Kenapa Rasulullah menangis? Kenapa Rasulullah gerak menangis? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada umat aku yang memboikot dan mengesampingkan Al-Quran. Rasulullah sangat concern, Rasulullah bimbang umatnya akan menyampaikan Al-Quran, yang tidak acuh kepada Al-Quran. Jadi dalam perkara Al-Quran ini, tuan-tuan, kesedihan Nabi ini, kebimbangan Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga merakamkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang bermaksud, berkatalah Rasul, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini pada kalimat yang terakhir. Di dalam ayat ini yang disebut hajrul Quran, iaitulah menghijrahkan diri kita, menghijrahkan diri daripada Al-Quran. Ulama kata maknanya mengasingkan, memboikot, tidak acuh, mengesampingkan Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat, para ulama telah membahagikan kepada tiga. Yang pertama, ulama kata hajrul qiraat, yakni memboikot daripada sudut membaca. Yang kedua, hajrul fahmi, yakni memboikot dari sudut memahami dan menghayati isi kandungannya. Yang ketiga, memboikot daripada sudut mengamalkan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, pada Ramadan ini marilah kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana apa, tuan-tuan? Pada pagi ini saya nak bagi tuan-tuan motivasi. Saya nak bagi semangat pada tuan-tuan yang kita nak tempuh 10 yang terakhir Ramadan ini. Kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi janjilah kalau boleh kita cuba buat praktikal sikit, tuan-tuan. Habis ceramah saya ni, tuan-tuan balik pergi cari buku 555. Buku 55 dia akan tukar dengan buku 555. Dulu tahun-tahun 80-an dulu orang tua suruh beli rokok 555, dia kata jangan tukar dengan buku 555. Tak pernah sekali suruh beli rokok 55, pergi beli buku 555. Jadi buku ni tuan-tuan beli, tuan-tuan prepare, kita cuba buat eksperimen. 10 yang terakhir ini tuan-tuan simpan, letak dalam poket, cari satu pensel. Kerana kelebihan membaca Al-Quran ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La aqulu alif lam mim ha, ba alif ha, wa lam ha,
wa minha, yang bermaksud tidak aku katakan alif lam mim ini satu huruf, kata Rasulullah, tetapi alif satu, lam satu, mim satu, dan setiap satu itu digandakan 10. Di bulan Ramadan pahala sunnah menjadi wajib, pahala wajib diganda 7. Jadi tuan-tuan, kita nak ambil peluang ni tuan-tuan. Kerana apa? Kalaulah kita nak mengambil momentum tiap bulan, setiap malam rasanya tak mampu. Daripada malam pertama sampai malam terakhir kita nak tiap bulan. Bukan semua orang kuat, ada yang boleh. Tapi saya tak kuat, saya tak boleh. Nak sedekah banyak, kita nak sedekah, hari-hari kita nak sedekah dapat pahala. Duit kita pun tak berapa ada, tambah-tambah sekarang ni zaman barang mahal. Nampak hidup tinggi. Kalau dah kita kata kita nak berzikir, kita nak solat sampai bengkok kaki kita, pun rasanya tidak juga. Maka cara nak tambah pahala dengan mudah yang paling efektif adalah baca Quran. Sebab dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW memberitahu kepada kita, pahala baca Quran ini bukan berdasarkan ayat, tetapi berdasarkan huruf. Tuan-tuan kira lah, bismillah itu saja sudah ada 19 huruf. 19 huruf, darab 10, darab 70 bulan Ramadan, darab malam Lailatul Qadar. Untuk satu malam kau kena darab 1000 bulan. Macam mana confident tu nak darab dengan 1000 bulan? Kita konsisten kan selama 30 hari itu. Kita konsisten, jangan tuju pilih-pilih betul lah. Ya, Nabi ada tunjuk, ulama ada tunjuk. Tapi kita konsisten, setiap hari kita bersedekah sekurang-kurangnya 1 ringgit saja kita sedekah. Kemudian kita buat yang wajib dengan sehari, dan kita buat yang sunat. Kita baca Quran, yang kita solat sunat dan seumpamanya. Maka insya-Allah malam Lailatul Qadar yang kita boleh tuan-tuan darab dengan 1000 bulan. Jadi bacalah tuan-tuan surah-surah pendek-pendek sudahlah. Kepada yang kuat, yang boleh baca banyak, silakanlah. Tapi yang tak kuat, tak perlulah kita baca banyak-banyak. Baca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas contohnya, surah An-Nas pendek-pendek kan, surah Al-As dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kira, kalau surah Al-Ikhlas itu cuba kira ada berapa huruf, maka tuan-tuan darab. Sekali baca 1 balas 10, balas 6, balas 7. Kemudian tuan-tuan ada pula orang yang bertanya, dia kata, itu yang boleh baca Quran? Dah saya ni mau baca ni kakak-kakak ni, baca Quran tidak lancar seperti Tok Imam kita baca. Biasanya kali saya pergi mengajar, biasa surau lah. Kalau surau ni dia ada akhirat ni. Kadang-kadang tengok minum air dengan Tok Imam tu, mari cuma ikut belakang. Mari cuma ikut, kadang-kadang biasa orang nak tanya, biasa moci-moci lah. Moci-moci orang-orang lanjut, mari tanya, Ustaz, bila tengok ceramah kita baca Quran dia kata, Ustaz, macam mana kita ni, saya ni baca Quran pun tak lancar Ustaz. Belajar Quran ni daripada muda lagi, daripada muda lagi tak pandai-pandai. Cucu saya macam cerita, cucu saya Iqra 1, saya Iqra 1. Cucu Iqra 2, saya Iqra 1 lagi. Cucu Iqra 3, saya Iqra 1 lagi. Akhirnya dia kata cucu yang mengajar wajib. Saya kata dia ni wajib, jangan bimbang wajib. Jangan bimbang kalau kita baca Quran pun tergagak-gagak, kita baca Quran tidak lancar, jangan bimbang. Kerana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata,
al-mahiru bil Quran ma'safatul kiram baror. Orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran, dia sebaris bersama mereka di hari kiamat. Tu imam kita doktor, tu bila kita, dia sebaris dengan mereka. Sebab kerana fikir dia baca Quran dengan begitu baik, dengan begitu lancar, orang-orang seperti ini dia bersama mereka, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita ni hak gagak-gagak ni, hak baca Quran ni, otak berapa lancar, jangan bimbang kerana hal ini beramal ini. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, bagi sesiapa yang tergagak-gagak dalam membaca Quran, kul bagi dia Nabi kata 2 pahala. Orang gagak tuan-tuan pernah tengok tak? Guru-guru banyak atas. Guru-guru banyak atas yang cerita dulu masa saya duduk kampung dulu. Di Marang kerana arwah ayah saya ni dia suka tanam. Dia suka menanam rumah. Di belakang rumah kami ada tanaman yang satu arwah ayah tanam adalah ubi. Orang sini panggil ubi geledek. Kampung kami sebut ubi salad. Ubi salad. Daripada mana kata tak tahu. Bila punya tu ubi salad. Ubi ni tuan-tuan, kalau nak tanam ubi ni mesti buat atas. Sebab tu bila kita tanam yang gembok itu, ubi tu akan besar. Kalau kita tanam yang keras ni, dia akan terbantu. Pucuk dia kita buat udang, kita buat sayur. Ubi yang kita rebus, terutama pada musim-musim hujan memang sedap lah. Jadi apabila dituai, ubi jadi dituai tinggal nak batah dia. Batah dia macam kubur tu lah, orang tinggi kan kubur. Macam tu lah dia buat. Kadang-kadang tuan-tuan saya tengok gura-gura mari pajak. Gura-gura ni dia pajak tuan-tuan begitu payah sekali dia pajak. Sekali dia pajak dia tertungging ke belakang, kaki dan tangan ke atas. Dia bangun lagi tuan-tuan, dia panjang lagi ke atas ni. Dia panjang ke atas, dia jatuh pula ke kiri. Kemudian usaha lagi, panjang lagi sehingga akhirnya dia dapat melepasi batas. Demikianlah orang yang membaca Quran walaupun payah, tetapi dia tetap berusaha membacanya. Nabi SAW kata, bagi orang seperti ini satu pahala confirm dia dapat adalah pahala qiraat, yakni pahala membaca Quran 1 balas 10, balas 70. Pahala yang kedua adalah pahala mujahadah membaca Quran. Susah macam mana dia nak baca juga, dia dapat lagi satu pahala 1 balas 10, balas 70. Rupa-rupanya orang yang baca Quran tergagak-gagak ni, dia kena 2 rutin, buku 555 tu. Hak lancar rutin dia, hak tak lancar kena 2 rutin. Sebab tu dia nak kena tulis 2 kali. Pahala dia, exercise ni. Nak tulis ni pasal apa? Kita nak exercise, kita nak tunjuk, nak motivasi diri kita. Berapa hari dah hari ni kita baca? Cuba tuan-tuan kira banyak mana pahala yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, ada satu perkara lagi tentang Al-Quran ini, tentang kemuliaan Al-Quran ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan Al-Quran itu adalah penyembuh kepada penyakit-penyakit yang berada dalam dada kita. Penyakit-penyakit berada di luar ni tuan-tuan mudah kita ubah. Kita kena luka, kita kena penyakit gatal, jumpa doktor, dia ubat, boleh, insya-Allah. Dengan asbab ubat tadi Allah beri kesembuhan. Hak payah kita buat dalam hati kita ni, dalam dada kita ni juga perlu diubat. Allah kata Quran itu adalah petunjuk dan dia penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-57,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, telah datang kepadamu nasihat, telah datang kepada kamu peringatan daripada Tuhanmu, min rabbikum. Tidak ada keraguan lagi tentang sebab apa nasihat ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai satu rawatan kepada hati manusia, yakni penyakit-penyakit hati, wa shifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran ini sifatnya sebagai petunjuk dan juga rahmat kepada orang-orang mukmin. Maka tuan-tuan, syaratnya kita nak dapatkan, kita mahu Al-Quran ini menjadi mau'izah, menjadi sifat, hudan. Syaratnya adalah kita mesti buka pintu hati kita untuk menerima Al-Quran. Jadi 10 hari terakhir di tuan-tuan, marilah kita berdampingan dengan Al-Quran tuan-tuan, kerana besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah yang bimbang kepada umatnya, terutama umat akhir zaman kita lah. Umat akhir zaman ini Nabi kata banyak daripada umatnya akan mengesampingkan, akan memboikot Al-Quran. Tuan-tuan, muslimin muslimat terakhir sekali pada pagi ini tuan-tuan, apakah lagi yang Nabi concern? Nabi beri penekanan terutamanya pada bulan Ramadan ini adalah penyatuan umat. Nabi suka umatnya dapat membina silaturahim, terutamanya pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah oleh kamu antara kedua saudaranya itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Dalam ayat ini tuan-tuan, pertama Allah bercakap tentang iman. Allah bercakap tentang iman, sesuatu yang sangat penting tuan-tuan kepada diri kita. Tetapi Allah mengukur iman kita ini, Allah mengukur iman kita ini di dalam kualiti hubungan yang kita jalinkan sesama saudara Islam kita. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyarahkan oleh Imam Malik. Imam Malik syarah hadis ini tentang hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sampai dia menyakiti jiran tetangga. Kemudian di dalam satu hadis yang lain yang ada hubungan dengan hadis ini, disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Di dalam hadis ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyakiti jiran tetangga itu ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk menyakiti tetangga ialah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung pada jiran tetanggamu, tetapi tidak sampai kepada mereka untuk dinikmati.
kita ingat menyakiti jiran tetangga ni, kita beri kenak dia, kita pecah pasir bulu rumah dia, ataupun kita marah dia. Nabi tentang dalam hadis Nabi kata, masukkan isteri kita tu sampai ke jiran tetangga, bila dia tahu kita masak apa, dan kemungkinan dia mengharapkan mungkin sampai sambut rumah dia, kita tak perasan, kita tak hantar rumah dia, itu adalah tertolong di dalam perkara menyakiti jiran tetangga. Hari ini tuan-tuan, kita rasa benda ni cara biasa, tak ada, malah semakin nak tunjuk lagi zaman ada WhatsApp sekarang ni. Tak ada kerja lain kalau dulu sekolah, biasa dulu sekolah tu dekat-dekat pukul 5 tu duk tayang lah, duk tayang benda dia masuk menu dia hari ni. Dia tak apa di dalam grup dia tu ada yang tidak bernasib baik. Grup sekolah saya sendiri tu, saya nak beritahu, saya malam beritahu lah, beritahu kat admin saya nanti tak diruduk dalam tu. Sebab apa? Dia kan itu sibuk nak tayang ini buka puasa saya hari ni. Sedangkan dalam grup tu ada sahabat-sahabat yang lain, ada yang jadi ibu tunggal, ada ibu tunggal, tak ada kerja, susah dan sebagainya. Mereka tidak boleh menikmati sebagaimana setengah daripada kita yang bernasib baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, dalam perkara ini juga, bila kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW ini, dia termasuk dalam perkara menyakiti jiran tetangga kita. Akhir sekali tuan-tuan, bersempena Ramadan ni, kita tengok ramai, alhamdulillah, Ramadan ni bulan rahmat Allah, buka pintu hati umat Islam datang beramai-ramai ke rumah Allah ini. Maka jawatan puasa yang bertugas, ambillah kesempatan ni. Kesempatan macam mana? Bila jemaah kita ramai datang, mereka akan bertemu, maka mereka akan berkenalan. Sebelum ni, bulan-bulan sebelum ni jarang bertemu. Bila Ramadan dapat bertemu, maka mereka akan mempereratkan tali persaudaraan. Mereka akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana ada dalil yang menyatakan bahawa dua lelaki yang dia saling mengasihi di atas nama Allah, di atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan mendapat perlindungan arasy pada hari akhirat. Jadi selepas tarawih, saya tahu di masjid kita ni memang baguslah, selalunya ada hari tak puasa, bulan puasa, selalu ada jamuan. Tujuan dia tu untuk beramal. Bulan puasa ni mesti ada murid. Saya tak tahulah rasanya ada kan di masjid kita ni, tapi buatlah perbaharuan sikit. Ada datang puasa, kalau biasa kita hidangkan kepada jemaah kita kopi cap tengkok apa je nama biasa kita minum kan. Telah terpuaskan ni kepada kopi jenama kapal 7 serokong contohnya, supaya apa? Bila jemaah kita minum tu,